Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami merupakan kumpulan satu daripada set 41 pengurusan dan analitik data akan membentangkan hasil kajian kumpulan kami terdiri daripada 10 orang iaitu Cheng Bonzing, Nur Hamizan, Muhammad Haziq, Anis, Nurul Ain, Nur Elza Natasha, Nur Fatihah Syahira, Nur Hani Syafiqah dan Siti Nur Aisyah. Saya dan rakan-rakan akan membentangkan tugasan yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Abu Hanifah bin Ayub berkaitan tentang tugasan yang bertajuk impak ketidaktentuan geopolitik ke atas mata wang Malaysia, Singapura dan Amerika Syarikat. Bagi menghasilkan kajian ini, kami telah menggunakan data sekunder dari sumber internet, rekod-rekod lepas dan jurnal bagi mendapatkan maklumat tentang pertukaran mata wang terhadap negara yang dikaji. Seterusnya adalah metodologi yang kami gunakan untuk menganalisis data iaitu analisis deskriptif grafik. Analisis deskriptif grafik ini kami menggunakan carta yang berbentuk graf garis. Berikut merupakan infografik hasil dapatan kajian kami. Berdasarkan infografik tersebut, kami telah menganalisis kadar pertukaran mata wang ringgit Malaysia kepada US dollar dan Singapore dollar dari 4 hari bulan 10 2018 hingga 31 hari bulan 10 2023. Selain itu, kami juga telah mengenal pasti faktor kadar pertukaran mata wang, impak politik terhadap kestabilan ringgit Malaysia dan juga impak polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan ringgit Malaysia. Okey, baiklah, saya akan meneruskan kepada latar belakang negara. Kami memilih 3 negara iaitu Malaysia, Amerika Syarikat dan juga Singapura. Jika lihat di Malaysia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia juga merupakan negara yang membangun serta KDNK Malaysia adalah sebanyak 406.31 bilion USD pada tahun 2022 dan Malaysia juga menjalankan ekonomi campuran serta mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Di Amerika Syarikat pula merupakan negara yang terletak di Amerika Utara serta negara yang maju pada tahun 2022. KDNK Amerika Syarikat adalah sebanyak 25.46 trilion USD dan menjalankan ekonomi campuran serta mengamalkan sistem republik berperlembagaan dan berpresiden. Di Singapura pula merupakan negara yang terletak di hujung selatan Semenanjung Melayu. Singapura merupakan negara yang maju dan KDNK Singapura adalah sebanyak 466.79 bilion pada tahun 2022. Dan Singapura menjalankan sistem ekonomi pasaran bebas serta mengamalkan sistem parlimen. Kita sambung kepada analisis mata wang negara. Di sini antara contoh laporan pertukaran mata wang negara terhadap ringgit Malaysia pada rajah tersebut menunjukkan bahawa kadar pertukaran mata wang Malaysia kepada USD dan SGD dari tahun 2018 ke tahun 2022. Analisis menunjukkan bahawa kadar pertukaran Malaysia ringgit ke USD meningkat sebanyak 15.07% dan kadar pertukaran Malaysia ringgit ke SGD meningkat sebanyak 15.27%. Oleh itu, ia menunjukkan nilai mata wang USD bertambah. Baiklah, kita teruskan kepada impak politik terhadap kestabilan mata wang negara. Oleh disebabkan Malaysia tidak pernah mempunyai kerajaan pusat yang bertukar sebelum pilihan raya umum ke-14, maka ia menyebabkan berlakunya kejutan yang tinggi kepada pelabur kerana pelabur tidak dapat menjangkakan hasil selepas pertukaran kerajaan. Rajah di bawah menunjukkan nilai dan perubahan mata wang RM ke USD dari tahun 2018 ke 2020. Garisan meningkat hitam itu menunjukkan masa ketidakstabilan politik berlaku. Baiklah, saya akan teruskan dengan impak polisi kerajaan dalam mengawal kestabilan mata wang negara. Secara ringkasnya, dasar kerajaan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan mata wang dan ini ditunjukkan oleh kes Singapura dan Amerika Syarikat. Di Singapura, hasil daripada pengetatan yang bertujuan untuk menguruskan tekanan inflasi dengan contoh pertama langkah sedemikian dalam tempoh 3 tahun, manakala di Amerika Syarikat pula tindakan dasar membawa kepada peningkatan yang ketara dalam kos peminjaman yang digambarkan oleh kenaikan purata kadar faedah tetap untuk gadai janji 30 tahun. Seperti yang kita tahu, ekonomi global mengucuk sewaktu pandemik COVID-19. Oleh kerana COVID-19, pertumbuhan ekonomi global perlahan pada 2020 dan 2021. Ekonomi global dijangka pulih pada 2023, tetapi pertumbuhan mungkin lebih sederhana berbanding tahun-tahun sebelumnya. Cadangan meningkatkan potensi pelaburan bagi Malaysia ini merangkumi aspek politik dalam negara dan polisi kerajaan berkaitan pelaburan dilakukan. Antaranya ialah mewujudkan dasar yang jelas berkaitan pelaburan, pembangunan dan menambah baik infrastruktur keselamatan dan membuat lebih banyak kajian dan pembangunan. Seperti yang kita tahu, pelabur pastinya mahukan manfaat atau keuntungan maksimum bagi pelaburan yang dijalankan. Di sebalik cadangan yang diberikan, pastinya terdapat cabaran dalam melaksanakannya. Antaranya adalah perubahan dalam tampuk pemerintahan negara yang menyebabkan perubahan drastik dengan notis yang singkat oleh kerajaan baru. Yang kedua, penarikan pelaburan luar terhadap sektor yang dilaburkan disebabkan ketidakstabilan politik negara. Dan yang ketiga, perbezaan antara polisi baharu dan lama kerajaan. Jadi, kami berikan 3 cadangan keberkesanan pelaburan. Yang pertama, iaitu meningkatkan ekonomi negara. Yang kedua, mencipta lebih banyak peluang pekerjaan.
Dan yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan gaya hidup masyarakat. Politik dan ekonomi mempunyai hubungan yang rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain dalam konteks sesebuah negara. Kestabilan politik penting bagi mengekalkan kestabilan ekonomi dan juga mata wang negara.